Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ini saya diberikan satu video dan juga kenyataan, satu WhatsApp daripada seorang ustaz yang menyebutkan satu kenyataan. Kita akan baca kenyataan berkenaan dan kita akan berikan sedikit ulasan berkaitan tentang WhatsApp ni. Apa yang disebut dekat sini? Katanya daripada Ustaz Baskara. Kalau mengalami masalah kewangan, insya-Allah Ustaz boleh bantu melakukan jampi atau amalan doa wirid Nabi Sulaiman untuk melakukan tarik duit secara Islamik. Jampi atau doa ini bertujuan untuk seseorang yang nak memperbaiki segi keuangan dengan cara cepat tanpa melibatkan risiko serta tidak melanggar syariat agama. Sila pilih pakej duit ajaib. Pilihan pertama, duit ajaib RM100,000. Duit ajaib RM100,000 Kos kelengkapan jampi RM1,000. Jadi nak dapatkan RM100,000 hang bayar RM1,000. Pilihan dua, duit ajaib RM200,000. Kos kelengkapan jampi RM1,750. Oh, ada diskaun RM150. Nampak gayanya ni. Pilihan tiga, duit ajaib RM300,000. Kos kelengkapan jampi RM2,700. Oh, ada RM300 apa dia diskaun ni. Pilihan empat, duit ajaib RM400,000. Kos kelengkapan jampi RM3,500. Oh, macam-macam Sahabat-sahabat, apa yang kita tengok dalam paparan tadi sebenarnya bukanlah amalan Islami, tetapi adalah amalan perdukunan. Amalan perdukunan ini adalah satu amalan yang dia sebenarnya memang bercanggah langsung dengan agama Islam. Ia tidak diiktiraf oleh agama walaupun sedikit, secoet pun tidak. Tetapi apabila seorang dukun mempunyai pelanggan daripada kalangan umat Islam, maka mereka mula menunggang agama dengan istilah-istilah yang Islamik, bahkan disebutkan di situ patuh syariah lah, sehingga para pelanggan pun akan terpedaya dengan ayat-ayat yang Islamik. Lalu mereka mengatakan ini bukan syirik, bukan bid'ah, tapi ini hanyalah satu ikhtiar sahaja. Dalam kenyataan WhatsApp yang kita baca tadi, ia mahu menunggang nama Nabi Sulaiman AS bagi mengislamkan perbuatan yang tidak Islamik itu. Kalau dulu kita hanya sering mendengar nama Nabi Sulaiman ditunggang oleh kisah-kisah Panglipur Lara, Sang Kancil dan Nabi Sulaiman, kemudian ia ditunggang lagi oleh tok guru silat dalam ilmu kebatinan yang mendakwa dapat ilmu kebal, menundukkan haiwan dan sebagainya dengan kelebihan yang dibawa oleh Nabi Sulaiman. Kadang-kadang mereka mendakwa ada cincin daripada Nabi Sulaiman, ada gelang daripada Nabi Sulaiman yang dapat menundukkan singa, dapat menundukkan binatang buas. Tetapi itu dahulu. Dan hari ini ada pula orang yang mahu menunggang nama Nabi Sulaiman untuk mengatakan ini adalah ajaran untuk jampi tarik duit yang patuh syariah. Ada beberapa isu yang menarik untuk kita ulas berdasarkan kenyataan itu. Sahabat-sahabat, pertama dan semestinya untuk anda ketahui dan anda mesti faham hal ini. Ustaz-ustaz kita ni tak boleh dan tidak ada kemampuan untuk mencetak wang, menarik duit, memberikan duit dan seumpama dengannya. Apatah lagi mereka dulu pun tak pernah pun belajar dan diajarkan tentang ilmu tarik duit ni dekat universiti ke, dekat madrasah ke, dekat masjid surau diorang mengaji itu. Tak ada ilmu tarik duit yang diajar. Semua ustaz, semua kiai, semua tok guru, tok lebay atau penulis buku yang mendakwa boleh tarik duit, mereka itu pembohong. Melainkan mereka kata mereka buat silap mata dengan tujuan memberikan hiburan sahaja. Yang tu tak ada masalah. Memang ada ahli silap mata, dia buat trik macam seolah-olah dia tarik duit, tapi itu hanyalah hiburan semata-mata. Jadi kalau nak buat macam tu, syaratnya ia tidak memberikan kerugian kepada sesiapa pun, bahkan kepada agama kita. Tak macam yang kita tengok tadi, yang kita baca tadi, yang tu memang membawa kepada kerugian dan memberikan penghinaan terhadap agama. Apa yang ustaz-ustaz belajar di sekolah di universiti ialah ilmu mencari punca rezeki. Yang tu memang kita mengaji, yang tu memang kita belajar. Di samping kita bertawakal
kepada Allah, kita mencari punca-punca rezeki daripada usaha-usaha yang kita lakukan. Rezeki datang dengan asbab usaha. Ia tidak datang bergolek dengan hanya baca-bacaan tertentu sahaja. Bahkan Islam menilai orang yang tidak berusaha lalu hanya meminta kepada Tuhan sebagai seseorang yang telah menyalahi prinsip beragama. Dalam Kanzul Umal diriwayatkan bahawa Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, inni la ara ar-rajulu fayu'jibuni fa aqulu lahu hirfatun fa in qalu la saqata min 'aini. Kadang-kadang aku melihat seorang lelaki yang membuatkan aku kagum, lalu aku tanya, dia ada pekerjaan atau tidak? Jika mereka menjawab tidak, justru itu juga pandanganku terhadapnya akan berubah. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dalam Mu'jam Al-Kabir pula mengatakan, inni la amqutu an ara rajula farighan la fi 'amali dunya wala akhirah. Sungguhnya aku cukup marah kepada orang yang menganggur, yang tidak melakukan amal dunia maupun amal akhirat. Hadis riwayat At-Tabarani. Sekarang ni yang menariknya, zaman moden hari ni, zaman hari ni, ada pula orang yang percaya kekayaan boleh hadir tanpa kerja keras dan usaha. Mereka percaya pula kepada tipu daya para dukun pembohong. Mereka boleh percaya duit akan turun daripada langit, akan timbul daripada tanah. Sahabat-sahabat, ini semua kepercayaan karut dan marut. Saya cukup faham dengan keterdesakan kita dalam kewangan pada hari ini. Ekonomi dalam keadaan yang merosot, semakin merosot, semakin merosot. Kita sangat berharap untuk selesai masalah ekonomi ini. Dan ramai daripada kalangan anda, termasuk saya juga, sangat berharap untuk mendapatkan kekayaan ataupun harta untuk kesenangan kita dengan cepat dan mudah. Tetapi tak boleh kita berurusan dengan orang-orang seperti Ustaz Baskara ini. Ini semua penipuan. Bayangkan bagaimana dia boleh minta kat kita RM1,000 untuk gandakan kepada RM100,000. Bukankah itu satu pembodohan? Jika dia perlukan RM1,000 daripada kita, kenapa kita berharap kepada dia lagi? Beberapa kali saya berbincang dengan isteri saya berkaitan tentang ada seorang tokoh lelaki yang selalu orang datang ke rumahnya untuk minta dimudahkan rezeki, dimudahkan kekayaannya, dapat kaya cepat, dapat jawatan cepat. Tetapi orang yang minta itu pun duduk dalam keadaan biasa-biasa saja. Ini adalah modus operandi yang perlu kita perhatikan. Modus-modus operandi seperti ini jugalah yang digunakan oleh kebanyakan produk MLM. Tapi yang untung pada hujung-hujung cerita adalah orang yang buat produk berkenaan, orang yang jadi toke. Bukan anda yang masuk, bukan anda yang terjerat. Duit anda yang habis, anda yang rugi. Jangan percaya sangat benda-benda yang too good to be true macam yang kita tengok Ustaz Baskara itu sebut. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.